مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثبت لساني واهد قلبي بحق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وعلمنا الحكمة وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم أمن ألسنتنا بخشيتك وقلوبنا بذكرك وسرنا بطاعتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jadi insyaAllah kita masuk kepada kitab Tamrinut Tullabi fi Sina'atil I'rab karangan Syekhul Masyayikh Syekh Al-Muhaddis Muhammad Raghib Al-Tabbakh Al-Halabi rahimahullah. Tamrinut Tullab itu kitab berkaitan dengan Sina'atil I'rab. Dia bukan kitab nahwu dan dia juga bukan kitab saraf, tapi dia adalah satu fan yang mustakil, kita panggil dengan Fannul I'rab. Fannul I'rab adalah titik terakhir, kita panggil hujung sekali bila kita belajar nahwu. Habis dah belajar qawaid dan kita sebut ini ada 4 perkara yang dalam ilmu nahwu yang kita kena ingat dan kita kena faham balik untuk nampak orang panggil Fannul I'rab. Nampak macam kitab nahwu dah, betul, dia kait dengan ilmu nahwu. Tapi dia tu tadi lebih khusus ataupun bahasa mudah kita panggil tatbik kaedah nahwu. Kalau nak bahasa dengan luah yang mudah, ilmu i'rab ni tadi adalah ilmu tatbik kepada segala kaedah-kaedah ilmu nahwu yang kita telah belajar. Silap faham setengah orang yang belajar ilmu nahwu adalah dia hafal kaedah saja. Habis kaedah. Dalam kawakib habis kaedah yang hafal. Dalam syuru habis apa? Dalam mutammimah, dalam fawakih habis apa? Dalam alfiyah habis apa alfiyah. Tapi hujung jatuh dia belajar kitab-kitab nahwu, ilmu nahwu, dia tak boleh nak tatbiq ilmu nahwu tersebut. Yang asal tujuan ilmu nahwu tu tadi adalah dia nak berkhidmat kepada Al-Quran dan hadis dan kalam para ulama dan khususnya kalamul Arab. Khususan yang juga ialah apa? Asah dan aslun kepada ilmu agama Islam itu sendiri. Kalamul Arab. Kalamul Arab. Jadi kita tak nampak faedah nahwu tu tadi bila kita sampai pada maqam i'rab. I'rab dia bukan lafaz saja. I'rab ni dia adalah daripada lafaz untuk kita faham makna. Daripada lafaz untuk kita faham makna. Lafaz tu kita baca contohnya Zaidun. Makna dia lagu apa? Makna dia apa? Baca Zaidan, makna dia apa? Baca Zaidin, makna dia apa? Makna yang kita maksudkan di sini adalah makna ketika dia duduk dalam ayat. Bukan makna diri Zaidun tu. Lafaz Zaidun kita tahu dia adalah hayawanun natiqun musyakhasun bi Zaidin. Kita tahu. Jadi kayak gitu. Zaidun tu adalah satu hayawan, benda hidup yang natiqun, yang berfikir, dinamakan dengan Zaid. Kita tahu kan? Tapi kalau kita baca Zaidun, Zaidan dan Zaidin, adakah makna dia tu sama? Min haitsut tarkib? Tak sama. Baik. Dalilnya bila kita baca daraba Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin, sama tak makna dia? Tak sama.
Baca daraba Zaidun maknanya al-fi'lu tu hasala minhu, hasala min Zaidin. Siapa al-fi'lu situ? Ad-darb. Jadi kita ra'aitu Zaidan maknanya apa? Ar-ru'yatu waqa'a alaihi. Jadi kita melihat tu tadi berlaku ke atasnya. Maknanya Zaid tu tadi ketika itu bukan hasala minhu ar-ru'yah, tapi waqa'a alaihi ar-ru'yah. Jadi gitu. Baca marartu bi Zaidin pula. Zaidin maknanya apa? Zaidin maknanya hasala al-mururu bi ilsaqihi. Lain pula. Wa hakadha. Itulah yang kita panggil dengan i'rab. Setengah dia tak boleh nak beza pula bila tengok kita lagi sikit sebelum kita masuk kitab. Dia tak boleh nak beza di antara yang kita panggil i'rab yang lawan kepada bina dan i'rab dengan makna ma'rifatul wadhaif. Ini masalah. Tahu tu? Dan kita pernah tengok bila silap faham ni berlaku. Setengah mereka biasanya benda ni berlaku kepada orang yang baru-baru nak kenal kitab ataupun baru nak kenal kitab ataupun baru kenal lafaz i'rab, kenal sikit. Bapa dia kata tanakut perkataan ulama enam. Bapa dia kata a'rib hadhil kalimah, dan kalimah tu tadi ialah fi'il madhi. Boleh i'rab fi'il madhi. Fi'il madhi ni apa? Mabni. Boleh kita i'rab fi'il madhi. Tak boleh dengan makna i'rab yang lawan bina, tapi boleh dengan makna ma'rifatul wadhaif. Dah. Jadi ada tanakut tak kalau ulama? Tak ada tanakut. Sedangkan mereka, jadi orang-orang yang baru nak mengaji tadi ataupun yang silap faham tadi, waliyahzubillah, dia apa? Dia silap faham. Beza di antara apa? I'rab dengan makna muqabilul bina, i'rab dengan makna ma'rifatul wadhaif. Nampak? Baik. Maka daripada situ, melihat kepada pentingnya ilmu i'rab ni kita timbulkan dulu. Walaupun dengan satu kitab. Kalau nak kira cerita kitab, ada lagi tak kitab selain pada kitab ni? Ada. Bahkan ulama tulis i'rabul Quran, i'rabul ahadis, lama dah. Bahkan benda tu, usaha tu sampai kepada hari ni. Tulis i'rabul Quran. Sebab i'rab ni dia akan melibatkan dua benda. Mabani, ma'ani. Bina lafaz dan makna lafaz. Kita mengaji Al-Quran, kita belajar Al-Quran, kita baca Quran dalam semaya ataupun luar semaya dan sebagainya. Tujuannya apa? Antaranya tidak akan faham makna, beramal dengan makna Quran. Kau apa tujuan kita baca Quran? Itu tujuan paling besar kita sebagai umat Islam membaca Al-Quran. Pakai baca saja. Tidak gitu. Kita baca Fatihah hari-hari. Boleh? Fatihah yang kita baca hari ni tu, esok kalau kita baca sekali lagi, bertambah dak makna kita faham. Itu tujuan orang mengaji ilmu bahasa Arab. Untuk faham Quran, untuk faham hadis. Hujung jatuh ilmu nahwu, nama dia ilmu i'rab. Tahu? Ilmu i'rab. Sebab tu kita baca hari ini. Baik. Maka sekarang ni melihat pula kepada kitab-kitab yang telah kita baca sebelum ini. Daripada boleh berapa itu? Boleh 7. Kita dah baca dah Maghudi. Dan kita dah cerita Maghudi itu kita himpun daripada 4 kitab. Apa? Tuhfatus Saniyah, Mukhtasar Jiddan dan juga Syekh Al-Azhari. Sah, maka jadilah 4 kitab. Dan alhamdulillah kita dah baca juga apa? Mabniyah. Risalah Mabniyah untuk menyempurnakan makna Maghudi. Kerana dari Al-Ajrumiyah tak ada Mabniyah. Sedangkan Mabniyah aslun min usulin nahw. Macam mana kita boleh i'rab sesuatu, boleh faham kalimah ni i'rab tapi tak boleh faham sesuatu tu mabni. Salah. Orang tak ngaji nahwu lagu tu. Ngaji nahwu bukan lagu tu. Ngaji nahwu kena faham ni mu'rab ni bina. Tahu? Ini mu'rab, ini mabni. Ini bina, ini i'rab. Dia kena faham. Jadi kita dah selesai ilmu kita. Dan kita dah selesai dah matan Tuhfatul Ikhwan dan juga syarah dia Tuhfatul
ikhwan. Dan kita tutup silsilah tersebut dengan kita ni tamrinut tullab. Boleh? Tamrinut tullab. Tapi insya-Allah sesuai kepada fakta ikut silsilah ataupun ikut silsilah. Sebab benda ni muhim jiddan. Jangan risau. Boleh? Tamam. Maka masuk kepada kitab dulu, kata anak tergegap kalau kita pengetahuan. InsyaAllah ringkas saja ini. Kitab ni kita kata hari. Kitab ni senang ya, ringkas. Boleh? Kita kata hari kami. Anak lebih nak dulu untuk peringkat ni lebih kepada tatbik. Gapo tu i'rab. Lagu mana nak buat i'rab? Apa perlu tahu dalam i'rab? Itu dulu. Selebihnya dalam kitab yang lebih besar tu tampillah apa biasa. Boleh. Jika Allah Ta'ala permudahkan umur, insyaAllah. Tengok kulit kita Tamrinut Tullabi fi Sina'atil I'rab. Tamrinut Tullab, tamrin maklum, masdar kepada marrana. Marrana yumarrinu tamrinan tamrinatan fahuwa mumarrinun wa dhaka mumarranun. Marrin la tumarrin mumarranun mumarranun. Jadi tamrin itu masdar. Apa makna marrana? Melatihkan. Melatih. Lalu melatih. Kalau orang main bola sebelum main bola kan kena betul kaki tu. Lalu bukan perbuatan betul kaki tu. Orang main bola dia adakan dosa orang tu hak mengurus dia tu. Jurulatih kita panggil. Perbuatan jurulatih melatih tu nama dia marrana. Ada pun kita hak melatih, itu kita tak panggil marrana. Marrana ni seorang melatih seorang lain. Orang panggil marrana. Jelas? Tu orang panggil marrana. Marrana yumarrinu tamrinan tamrinut tullabi. Lafaz tamrin seperti mana kita belajar dalam kitab-kitab lah. Boleh kita nak kekal ke dia dengan makna masdari ataupun kita nak tukar dengan makna ismi. Kita nak kekal ke dia dengan makna masdari ataupun kita nak kekal dengan makna ismi. Biasa jumpa dak lafaz tamrinat dengan jamak. Biasa jumpa tak? Tamrinat, at-tamrinat wat-tadribat. Biasa jumpa tak? Kena lihat kita kan? At-tamrinat kita ada satu kaedah dalam masdar. Al-masdaru la yusanna wa la yujma'. Nak tanya, apa baca tamrinat? Adakah dia masdar lagi tempat tu? Dia ada. Apa? Masdar la yusanna wa la yujma'. Itu usul kepada apa? Kufah dan Basrah. Usul kepada Kufah dan Basrah. Jadi lafaz tamrin ada dua. Lafaz tamrin ada dua. Kalau kita nak dengan makna masdari, masdari, maka hanya kita terjemah dengan makna melatih. Kalau kita nak dengan makna ismi, boleh inilah nama dia latihan. Ataupun kita kata tamrin situ dengan makna apa? Tamrin dengan makna mumarran bihi. Tamrin dengan makna mumarran, orang panggil tamrin dengan makna ismi. Mumarran bihi. Nah bihi. Karena mumarran tu orang itu latihan. Boleh bayar tu? Jelas? Lepas tu dua-dua ni sah ke tak kita nak pasal sini? Dua-dua sah. Boleh? Kalau kita kata tamrinut tullab dengan makna masdari, tamrinut tullab dengan makna masdari, boleh faham? Maka idhafah dia tu nama ni, idhafah ni. Idhafah dia orang panggil idhafah apa? Idhafah masdar kepada maf'ul. Lil maf'ul. Kerana bukannya tullab hak melatih orang lain, tapi tullab itulah yang dilatih. Jadi dia ni tadi kena apa? Idhafatul masdari ilal maf'ul. Kalau kita kata tamrinut tullab dengan makna ismi, tamrinut tullab
dengan mana maka idhafah dengan mana lam. Idhafah dengan mana lam. Ini latihan untuk belajar. Ini melatih akan belajar. Ya tu. Beza tak tu? Beza tu. Di makna lam. Tapi dua-dua ni tadi semuanya baca dengan tamrinu at-tullabi. Semua baca balik dengan idhafah. Kat sini tak apa lah. Kita tak kira dalil dah. Ni kita kira dalil. Ni boleh tiga ni kalau kira ni. Boleh? Kita kira dalil. Faham? Dia kata nama tamrinu at-tullabi. Ni orang ambil nama sempena lah. Sempena ilmu i'rab ni ilmu bangsa tatbiqi. Ingat, ilmu i'rab ni ilmu pasal tatbiq. Awak kena buat dia. Kalau awak mari hari ni atau siapa 4 hari bulan, siapa habis nanti. Hari ke apa hari? Ni habis tu tutup buku, dia tak jadi. Cara tu dia tak jadi. Dia kena ada sehari tu i'rab, sehari tu i'rab, sehari tu i'rab. Boleh? Masa kita mengaji pula dah siapa kepada hari ni? Masyayikh dia akan suruh sama untuk i'rab. Maka kita sebagai orang yang apa? Hok mengaji ni kena i'rab lah. Kita i'rab apa? I'rab mata-mata hok kita duk ngapa dah tu. I'rab mata gapo? Jauharah, i'rab mata qaridah, i'rab mata gapo? Aqidatul awam. Boleh. Dan anda boleh kata ni ala sabili tajribah. Siapa i'rab tiga ni dia dapat fawaid kathirah jiddan. Tiga ni. Untuk ilmu tauhid. Boleh. Lepas tu i'rab mata apa lagi yang bermanfaat? Pertama, i'rab mata Jauharul Maknun. Kalau orang i'rab Jauharul Maknun, dia akan tahu lagu mana Al-Imamul Akhdari dakik dari dia. Lagu mana kita nak i'rab gini tak boleh, tak ni boleh. Dibukit semua keadaan boleh i'rab dengan belakang wajah. Yang kelima, i'rab mata sunnah. Kena i'rab. Kena berlatih. Boleh? Yang terakhir cuba i'rab wazan yang selain daripada rajas, contohnya lamiyatul af'al. Lamiyatul af'al. Boleh? Boleh kan? Safinatul najah juga bermanfaat, cuma kena pandai fiqh sikit sebab dia kalau kita takdir qasir mengubah hukum fiqh. Mengubah hukum fiqh. Begitu juga ilmu tauhid tadi. Kena ingat. Boleh? Latihlah dengan 7 mata yang anda sebut tadi. Buat latihan. Buatlah latihan. Buat 1 bit sehari. Buat 1 bit sehari. Duduk setahun sudah 3 bit dah. Dia 3 mata dah. Buat 1 bit sehari. Setahun sudah 3 mata dah. 2 tahun sudah 5 mata. Wahakata. Tamrinut tullab. Qala al-musannifu tamrinut tullabi fi sina'atil i'rabi. Ai fi bayani pada menyatakan kalau tamrin dengan mana masdar juga fi ta'alluq tamrin tu. Boleh. Lepas tu kalau tamrin dengan mana ismi kita kata fi tu hal kepada tamrinut tullab. Hal keadaan tamrinut tullab tu tadi apa? Mawdu'an fi bayani sina'atil i'rabi, pada menerangkan sina'atil i'rab. Sina'ah mana cara mengi'rab. Cara mengi'rab. Ta'liful fakiri ila Allah Ta'ala Muhammad. Boleh? Ta'lif ay hadha muallaful fakiri. Begitu. Khabar tak ada maksud ay hadha muallaful fakiri ilaihi ta'ala, kepada Allah Ta'ala Muhammad Raghib At-Tabakhi Al-Halabi. Boleh? Muhammadin Raghibin At-Tabakhi Al-Halabi. Boleh? Afa'anhu. Habis tak tahu. Tuan nak baca muka depan tu lah, muka depan tu. Apa? Nama tu. Kalau muka depan bagus tu kan lah. Kalau tengok. Apa tunjuk lagi. Lil alamatil muhaddis al-mu'arrikh. Betul. Muhammad Raghib At-Tabakh. Terus tu. Mu'arrikh kerana al-Imam Muhammad Raghib At-Tabakh ni dia ada karya kitab At-Tarikh. Seorang yang hebat dalam ilmu tarikh. Ni tok guru kepada Syekh Abu Fattah Abu Ghuddah.
Datuk guru kepada Syekh Abdullah Sirajuddin ni, Al-Muhaddis. Al-Muhaddis Kabir. Yalah. Habis kan? Kita terus masuk kepada kitab. Terus masuk kepada kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Wa ba'du fa hadhihi risalatun jama'tu fiha ma yahummu ma'rifatuhu min ilmil i'rabi wa wada'tuha lil mubtadi'ina minat tullabi liyaktabisu minha. Ni boleh baca balik boleh baca kayfiyata i'rabil hurufi wal af'ali wal asma'i wa rattabtuha ala 16 faslan wa sammaytuha tamrinut tullabi fi sina'atil i'rabi wallahul muwaffiqu wa bihil musta'an. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bismillahirrahmanirrahim ada 5 kalimah. Ada 5 kalimah. 5 kalimah sahaja. Adapun muta'allaq yang ditakdir, sama ada dengan cara kita takdir ba tu tadi ba asliyah, maka kita akan takdir muta'allaq. Ataupun kita kata ba tu ba zaidah, maka kita akan kata apa? Khabar mubtada, kita akan takdir ke khabar kepada bismillah. Betul? Maka dua-dua takdir tadi laisa binal basmalah. Laisa binal basmalah. Khata'a man za'ama dzalika. Bahwasanya dia tu binal basmalah. Sebab tu mantik tak boleh faham guna basmalah. Apa? Dia tak boleh nak panggil qadaya mantikiyah ni. Bismillah ar-Rahman dengan ar-Rahim. Boleh kita bahas basmalah? Boleh kita bahas guna ilmu i'rab? Jawab dia boleh. Jawab dia boleh, tak ada masalah. Nampak tak tu? Jawab dia boleh. Boleh. Boleh lagu mana ustaz? Boleh, nanti kita cerita. Boleh. Nampak tak? Baik. Dengan seumpama kita kata al-ba mabniyun 'alal kasri. Ismi apa? Majrurun bil ba wa alamatu jarri al-kasrah. Lafzul jalalah Allah majrurun bil 'azamah. Ar-Rahman sifatun li lafzil jalalah. Boleh. Wa sifatul majruri majrurun. Ar-Rahim sifatun saniyatun apa? Li lafzil jalalah wa sifatul majruri majrurun. Itu secara ringkas. Apa kita bahas ringkas dulu? Kerana nak meletakkan diri kita tu tadi, ataupun kita tadi tak saya masuk di kalangan orang yang taksir dengan basmalah. Betul? Orang yang mengabaikan basmalah dalam keadaan dia tahu dia boleh bahas basmalah, maka orang itu taksir. Dia cuai. Betul? Melainkan dia boleh, tapi wajah-wajah tu nampak lah. Wajah-wajah tu nampak. Boleh. Yang ini dengan seumpama kita kata al-ba, kalimah basmalah ada berapa? 5. 5 tu boleh i'rab lah. I'rab lagu mana? Ustaz, ba tu mabni. Tu kena faham balik. Kena faham balik lafaz i'rab. Kita akan bahas bila masuk dalam maksud kita itu. Alhamdulillahi wahidan masalah. Kafa billahi syahida. Yang maklum ayat tu? Kafa billahi syahida. Maka kafa billahi syahida, ayat tu tadi kafa dengan makna lazim. Ada tu? Boleh juga kafa dengan makna apa? Muta'addi. Kafa dengan makna muta'addi. Maka maknanya adalah apa? Mencukuplah Allah Ta'ala akan segala makhluk. Maka kena takdir maf'ul dia. Faham? Kita tengok dalam apa? Dalam ayat Quran, dalam tafsir, dalam An-Nasafi, tafsirun Nasafi, al-Imam An-Nasafi bahas. Boleh pada maddatul kafa. Kita tengok. Qala al-musannifu wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Dan salam ay wa salatun wa salamun. Begitulah takdir sendiri-sendiri. Salamun ay wa salatun wa salamun
ala ibadihi, di atas segala hambanya. Apa? Alladzina istafa, yang telah memilihlah ia Allah akan segala hambanya tadi. Boleh? Apa itu? Wa ba'du ay wa ba'dal basmalati wal hamdalati was salati was salam. Salat tu takbir. Kalau kita takbir tadi. Iktibar yang kita takbir tadi. Boleh? Kalau iktibar musannif tulis kita kena kata wa ba'dal basmalati wal hamdalati was salami. Tak boleh letak as-salam. As-salah. Jelas? Wa ba'du fa hadhihi risalatun. Maka bermula ini ay ma fi dhihnil musannifi, ialah risalatun, adalah satu risalah. Jama'tu fiha, aku telah himpunlah padanya, pada risalah ini, hadhihi risalah, ma yahummu ma'rifatuhu. Maf'ul pada jama'tu, akan perkara, hipung dalil dia tadi tu apa? Akan perkara yang yahummu ma'rifatuhu, pentinglah mengenal ia. Boleh, mengenal akan dia. Kita buat idafah kepada maf'ul. Pentinglah oleh mengenalkan dia perkara tadi. Gapo perkara tadi tu? Ma tu gapo? Min Syria, letak pada tempat mufassal. Siapa mufassal? Ma. Mana madkhul kepada min tafsir dia? Ilmil i'rab. Ambil ilmil i'rab tu letak pada ma. Takdir kalam. Fahadhihi risalatun jama'tu fiha ilmal i'rabi alladhi yahummu ma'rifatuh. Jadi dia nak cerita pasal apa kita ni? Ilmul i'rab. Ilmu i'rab tu apa? Penting untuk tahukan dia. Hipung tu mana? Fiha ay fiha hadhihi risalah. Jelas tak? Nampak tabik tu? Habis tak tu. Wada'tuha lil mubtadi'ina minat tullabi. Meletaklah olehku akan dia. Meletak, maka kita membenarlah kita menterjemahkan yadun dengan tangan sama-sama. Ya tu, senakit boleh tak yadun terjemah dengan tangan sama-sama? Bahkan apa? Telah dia akan membawa kepada menafikan majaz, menafikan kinayah, menafikan dan sebagainya. Bahaya. Waktu kena ngaji satu ilmu nama ilmu qamus, kena ngaji tu. Cara baca qamus tu kena ngaji. Takkan tengok ma'ani sama. Dalam nikah ada ma'ani. Wada'tu makna dia khassastu. Baca tu? Khassastu. Ataupun dengan mana? Ja'altu. Kerana asal wada'tu bila kita tengok dalam lisan al-Arab, makna dia apa? Ja'alus syai'i bi'iza'is syai'i. Yang dibahas sini musannif letakkan dia hadhihi risalah lil mubtadi'ina minat tulab. Makna dia apa? Yani ja'altu hadhihi risalata lil mubtadi'ina minat tulab. Khassastu hadhihi risalata lil mubtadi'ina minat tulab. Untuk mubtadi'in daripada tulab. Mubtadi' dari ilmu apa? Mubtadi' dari ilmu apa? Ilmu i'rab lah. Boleh jadi seorang itu tadi muntahi dari ilmu nahwu, tapi dia mubtadi' dari ilmu i'rab. Maka orang yang muntahi ilmu nahwu tadi, dia mubtadi' jugalah ilmu ni. Risalah ni untuk dia. Jadi tulis lil mubtadi'ina minat tullabi fi hadzal fanni. Boleh pada ilmu ini. Liyaktabisu minha. Siapa dia? Al-mubtadi'una minat tullabi. Minha ay min hadhihi risalah. Boleh? Bukan maksud mencapai risalah ni, risalah di sini dah. Kita apa? Iktabasu minha hadhihi risalah. Selesai? Apa maksud minha? Ay min dirasatiha wa fahmiha. Boleh? Min dirasatiha wa fahmiha. Minha ay min dirasatiha wa fahmiha. Kerana apa kena takdir gini? Kerana ingat fi'il iktabasa diguna untuk makna yang pesing zahir dan berpesing maknawi. Contoh gini, duduk sini kan? Contoh kita kata iktabis hadha syai'a.
Ambil benda tu. Kita ambil. Ini orang panggil ambil benda zahir. Hak musannif sebut sini hak tu ke? Ambil makna zahir ke? Tak. Ambil ilmu cara nak i'rab huruf fi'il dan isim. Faham? Contohnya di sini. Di situ. Ana nak guna sini. Ana kata kepada ustaz, ana kata, "Iktabis ya Haikal hadha syai." Iktabis ya Haikal hadha syai. Haikal ambil. Tu nama dia iktabasa Haikal. Boleh tak kita guna iktabasa kepada benda zahir? Boleh. Tapi adakah sini nak dengan makna zahir liyaktabisu? Tak. Kerana hak kita nak ambil sini adalah ambil apa? Maknawi. Yani ambil kefahaman daripada kitab tersebut. Tu. Ingat tu fi'il iktabasa boleh guna dua. Banyak tu dalam kitab-kitab iktabasa. Bukan iktibas. Hak mana hak jadi istilah ilmu balik tu bukan tu. Hak tu istilah dah. Hak kita naknya lugawi dia. Jelas faham? Iliyak tabisu supaya mengambillah mereka itu at-tullab. Minha ay min hadhihi risalati. Gapo hak musannif nak kita reti sini? Kaifiyata i'rabil hurufi wal af'ali wal asma'i. Boleh? Kaifiyah mengi'rabkan huruf, af'al dan asma'. Tengok, tak nakut dak kalam musannif. Tengok dah. Nak bahas. Lepas tu kita bahas ta'riful i'rab selalu bila-bila. Lepas ni kita nak tatbiq. Ni boleh boleh. Tengok boleh. Kita belajar ilmu nahwu. An-nahwu. Al-nahwu ni dia ada maudhu' dia, sah? Maudhu'un nahwi, maudhu' ilmu nahwu. Maudhu' ilmu nahwu ialah al-kalimatu al-arabiyyah ni maudhu' hak paling ringkas sekali. Tanpa kita bahas minat tadqiqat dan sebagainya. Sebab anak-anak ringkas ya. Al-kalimatul arabiyyatu min haitsul i'rab wal bina. Maknanya hujung jatuh kita belajar ilmu nahwu. Boleh tepat bahas ilmu nahwu ni pertama kalimah bahasa Arab. Maknanya kalimah nahwu kita bahas dah Arab. Kita tak bahas Arab. Lepas tu dalam kitab Jawi kita bahas juga tu iktibar dia tu diambil daripada kitab Arab. Sebab tu ulama Jawi bila dia tulis kitab, kita boleh rasa susunan nahwu. Sebab apa? Sebab diambil usul dia daripada Arab. Jadi perbahasan ilmu nahwu itu duduk pada kalimatun arabiyyah. Pada sudut mana? Pada jihah mana tu dibahas al-kalimatul arabiyyah? Pada dua jihah. Al-i'rab dengan al-bina. Kita belajar kalimah hok boleh dihukumkan dengan i'rab. Ni hukum ni i'rab ni. Hukum. Tidak kira itu? Hukum ni, hukum yang kita panggil dengan i'rab ni, bila dia duduk pada kalimah, contohnya kita kata hukum sini adalah i'rab. Bila dia masuk kepada kalimah, nama kalimah tu apa? Mu'rabah ataupun mu'rab. Iktibala. Betul? Tidak kaya itu? Kita akan panggil apa ni? Kita panggil kalimah mu'rabah ataupun mu'rab. Kiyah yang sama sini bina ni hukum. Maka hukum bila duduk sekali dengan kalimah tu ataupun lafaz tu, kita akan panggil apa? Hukum bina ni. Hukum bina ni bila masuk dalam kalimah, kita panggil apa kalimah tadi? Kalimah mabniyah. Bila kira mabni ataupun kalimah lafaz yang mabni. Baik. Maknanya kalimah bahasa Arab ni ada dua. Ada yang kita boleh panggil dengan mu'rab, ada yang kita boleh panggil dengan mabni. Tapi di saat kita panggil mu'rab tak boleh panggil dah dia mabni. Saat kita panggil dia mabni tak boleh panggil dah dia mu'rab. Baik. Ada
kalimah bahasa Arab huruf mu'rab pertama al-asma'u al-mutamakkinah. Betul? Nombor dua apa? Al-af'alu al-mudhari'ah. Al-af'alu al-mudhari'ah allati lam tattasil bimujibil bina. Tidak kayak gitu. Kita baca ni, kita baca dari jamiah ni, dari mampu dia ambil apa ni. Tak apalah, itu kita masalah lah. Baik. Ada berapa ni? Hak mabni ada 3. Kita ada al-asma'u al-mabniyah. Boleh? Asma' al-mabniyah ni lawai kepada mutamak, ataupun kita panggil dia dengan nama al-asma' ghairu al-mutamak. Boleh? Yang kedua fa'il. Fa'il ada 2. Fa'il ada 3. Pertama fa'il madhi. Yang kedua fa'il amar. Yang ketiga fa'il mudhari'. Yang ada apa? Yang ada mujibul bina. Mujibul bina ada 2. Apa? Nun niswah dengan nun tau. Itu maklum. Yang terakhir adalah huruf. Tidak kayak gitu? Baik. Maka musannif sebut gini. Musannif kata apa? Baca ibarat sikit Al-fasl al-awwal. Liyaktabisu. Mana fasl al-awwal? Ada. Yaktabis minha. Bismillahirrahmanirrahim. Yaktabisu minha kaifiyata i'rabil hurufi. Kaifiyata i'rabi. Tengok dia kata. Tengok ibarat musannif. Kaifiyata i'rabi al-huruf. Kita ambil sini ya. Tengok musannif guna i'rab. Nak tanya, i'rab ni boleh tak jadi sifat kepada huruf? Tak boleh, kenapa tak boleh? Dia membagi kita tentukan dah. Dia ni tadi adalah hukum yang mesti bina. Jadi lagu mana? I'rabul huruf. Huruf ni dia la yakunu illa mabniya al-huruf kaedah kita. La takunu illa mabniyah. Baik, sekarang ini nak tanya, lagu mana maksud i'rabul huruf? Kalau maksud i'rabul huruf menjadikan huruf yang mabni itu mu'rab, maka itulah hakikat qalbul haqa'iq. Wa qalbul haqa'iqi muhalun. Jadi itu, kita belajar tukar hakikat ni adalah muhal, benda mustahil. Jalan tu? Baik, maka sekarang ini nak tanya, apa makna i'rabul huruf? Maka kita tak terima ada i'rab dengan makna ni. I'rab dengan makna apa makna ni? Bahawa sebab i'rab dengan makna ni menyebabkan qalbul haqa'iq. Patut i'rab dengan makna mana? Maka ketahuilah i'rab tu tadi ada 2 makna. Boleh? I'rab tu ada apa ni dah? I'rab tu ada 2 makna. Ni boleh robek atau dah? Makna pertama, ini hak kita maklum dalam kitab nama. Apa? Sekali dengan takwil dah. Taghayyuru ahwali awakhiril kalim. Boleh? Liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha. Betul? Lafzan atau takdir. Ini kalau kita 3, ini dah yang kita panggil min dan nuhah dengan i'rab ma'nawi. Boleh? I'rab i'rab lafzi kita tak bahas, itu kita bahas. Boleh? Atau takdir. Boleh? I'rab kita nak sini dalam kitab ni, mana ibarat kita apa tadi? Adalah dengan makna ma'rifatu wazaifil kalimi fil jumlah. Jadi i'rab dalam kitab tu dengan mana ni? Bukan dengan mana ni. Faham? Apa makna dia? Ma'rifatu wazaifi.
mengenal tugas-tugas kalimah-kalimah. Tugas kalimah bila? Fil jumali, pada jumlah. Jelas tu? Mengenal tugas-tugas dia dari jumlah. Jelas? Ambil dulu seminit tanda dulu. Ambil dulu seminit. Baik. Qala al-musannifu, boleh lah. Lebih dah seminit dah. Qala al-musannifu liyaktabisu minha ay minar risalah kaifiyata i'rabil hurufi. Apa maksud i'rab sini? Kaifiyata ma'rifati wadhaifil hurufi wal af'ali wal asma'i fil jumali. Kita kena ambil al-huruf wal af'al wal asma' tu masuk pada dia. Tulis situ sikit pada i'rab. Ai pada i'rab ai ma'rifatu dia kena kaifiyah al-hurufi wal af'ali wal asma'i fil jumali. Fil jumali. Jelas? Kerana kalau kita tengok kalimah ni, apa kalimi ni dia jamak kepada kalimah. Kira-kira jamak kepada kalimah ni ada 3. Jangan lupa lah. Apa? Dari ilmu i'rab kita sebut huruf, fi'il, isim. Tukar. Dari ilmu nahwu isim nombor 1. Dari ilmu i'rab fi wal af'ali wal asma. Makna dia apa? Ma'rifatu wazaifil hurufi wal af'ali wal asma fil jumlah. Kita tak boleh tasawur makna isim yang kita nak daripada wazaif ni melainkan dia duduk dari jumlah. Maknanya akan ada benda sebelumnya atau setelah dia. Tidak gitu? Tidak gitu? Ni lah orang panggil wazifah. Jadi dia baca dan apa? Contohnya jadi fa'il. Dia baca dan apa? Jadi maf'ul bih. Baca dan apa? Jadi majrur. Nak tanya, Zaidun sebagai fa'il sama ke tak Zaidun sebagai maf'ul bih makna dia? Tak sama. Betul, Zaidun ni makna dia apa? Makna dia adalah hayawanun natiqun musyakhasun bizaidin. Betul tu, tak salah dah tu. Tapi hak ni bukan murad al-fi'il. Bila dia jadi maf'ul bih, apa kita nak makna dia? Hasala alaihi, waqa'a alaihi, sabata alaihi fi'lu. Ni majrur ni ketika dia jadi majrur, seumpama kita baca bizaidin. Batu balil ilsaq masalah. Maka dia tu tadi apa? Zaidun tu tadi yulsaqu bihi minal mururi. Faham tak? Nampak dah tu? Ni orang panggil ilmu tanah Jawa kita ni kurang lagi ni. Kena ada ni sepatutnya. Wi nampak ke apa? Wi nampak suku pula. Dalam Jawa kita kurang. Nampak mana ada latihan i'rab surah? Ada? Okey. Ada jaga benar ada. Boleh? Tak banyak. Jadi kena wi kemah ni. Kena wi nampak semua. Boleh? Baik. Habis kata qala al-musannifu, kita bagi dulu mukadimah. Boleh kira-kira senang. Senang insya-Allah senang. Sungguh kita ni senang sangat.
Qala al-musannifu wa rattabtuha, dan telah menyusunlah olehku akan dia, akan siapa? Hadhihi risalata ala 16 faslan, di atas 16 fasal. Ada 16 fasal. Nombor 1 bawah tu boleh dia cerita lagu mana musannif susun. Boleh. Yang tulis bawah tu adalah Syekh Muhyiddin, anak kepada Syekh Awwamah. Syekh Awwamah ini anak murid kepada Syekh Abdullah Sirajuddin dengan Syekh Abu Fattah Abu Wuddah. Syekh Abu Fattah Abu Wuddah dan Syekh Abdullah Sirajuddin adalah anak murid kepada mereka. Apa? Hakata. Qala al-musannifu wa sammaituha, dan aku namakan dia hadhihi risalah tamrinut tullabi. Tadi kita bahas dah. Fi sinaatil i'rab, ni nama ana bahas tadi. Wallahul muwaffiqu, ma'rifatut tarafaini tu. Dan Allah Taala jualah yang memberi taufik ia. Bila muwaffiq kan dah muwaffaq. Betul tu? Kerana muwaffiq ni ibarat daripada apa? Ibarat daripada ta'alluq tanjizi hadis qudrah. Jadi itu. Apa? Kena adalah mumkinat tu tadi. Apa? Li jami'il khalqi, atau ala man yasha'u wa yakhtar. Boleh. Muwaffiqu liman yasha'u wa yakhtaru. Begitu. Liman yasha'u wa yakhtaru. Isyarat kepada ta'alluq tanjizi apa? Qadim iradah dulu. Habis kata. Wa bihi, dan dengannya jua. Ini takdim mahakuh takhir kena jua juga kan? Boleh. Kena jua. Hak jua tu ingat, hak kita hak maksurun alaih. Kalau kita ngaji balaghah, hak tepat maksurun alaih tu jua. Wa bihi, dan dengannya jua Allah. Dengan Allah Taala jua. Kalau luar kita ada je tu lah. Kelantan kata jah. Apa? Sekarang kata jua. Gandung kata apa? Gawak gano. Sami. Faham kata apa Sami? Je. Ikut gawak faham Je. Lepas dia ada pesanan ni jer. Ada ar kata dah. Bolehlah masuk juga dalam apa? Dalam al-hasru. Rasa tak? Al-hasru dalam lughah kita boleh terima. Sah? Lughah ada terima. Dia faham. Faham? Nak terima mana dia? Nak apa syarat? Dia faham daripada apa? Tertib kalimah. Dia faham daripada tertib kalimah. Dia tak boleh terima. Dia faham. Kita bahasa Melayu boleh terima. Hasar. Lepas tu pada ayat katakan la ilaha illallah, dia kata Allah jua Tuhan. Jua tu daripada mana? La dengan illa. Faham? Lughah kita boleh terjemah hasar, lughah Arab tak boleh terjemah hasar. Dia faham daripada tertib. Habis dia kata wa bihil musta'anu, musta'an tu masdar mimi dengan makna al-isti'anah. Boleh. Dan dengannya jua Allah Taala tu minta tolong. Boleh. Al-musta'an dengan makna masdar mimi. Ada masdar mimi dah. Masdar mimi sama makna dengan masdar biasa. Masdar sharih biasa sama makna, tak ada beza. Melainkan apa? Kalau fa'il tu tadi, kalau masdar tu tadi, boleh. Dia masdar mimi tu tadi ialah masdar kepada apa? Rubai ke atas, yakni sulasi mazid ataupun rubai mazid, boleh maka dia duduk atas sirah isim maf'ul. Jelas? Illa melainkan sulasi mujarrad ataupun rubai mujarrad, kila rubai mujarrad pun masuk dalam tadi. Sulasi mujarrad kena tambah mim depan. Dan tu kena tambah mim depan. Cara buat dia seperti mana isim zaman dengan isim makan. Itu belajarlah dalam saraf. Boleh belajar Boleh belajar dalam saraf. Saya kena buat tu, saraf. Bila pakai saraf. Saraf panggil babo-babo ada tu, buat saraf. Wa sammaituha tamrinut tull. Lepas tu kita nak tulis kaedah Tulis apa nak tulis depan ni, lepas tu kita nak tulis kaedah.
mabniyun ala khamsati mabahitha. Mabniyun ala khamsati mabahitha. Al-awwal ma'rifatu aqsamil kalimah. Al-jum Al-thalithu ma'rifatu alamatil i'rabi. Ar-rabi'u Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala bi zinna ilma amma ba'd. Faqala syekhuna fidallah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ilmu i'rabi mabniyun ala khamsati mabahitha. Al-awwalu ma'rifatu aqsamil kalimati. Watsani inilah tempat terbinanya ilmu Jadi kita kata tadi al-i'rab itu mabniyun ala khamsati mabahitha. Ini terbina perbahasa dia dengan lima. Perbahasa pertama adalah ma'rifatu aqsamil kalimah. Ini kena faham balik. Sebab daripada benar ni, bila awak sapa nombor 5 nanti, awak kena tahu semua untuk awak tatbik uslub dia. Tu? Musannif tu masuk nombor 5. Musannif tu masuk nombor 5. Melihat kepada pentingnya maksud. Kita kena terai dulu. Maka bila sapa kepada ma'rifatu aqsamil kalimah, kita kena tahu dulu kalimah dalam bahasa Arab seperti mana musannif akan sebut tadi. Boleh? Musannif akan sebut dalam fasal pertama kalimah dalam bahasa Arab terbahagi kepada tiga. Dan musannif dia guna ibarat alamatu likulli aqsamil kalimah. Kita tahu dengan kita belajar alamat isi ada berapa? Ada 5. Boleh? Alamat fi'il ada berapa? Alamat isim ada 5. Berapa? Jar, alif lam, tanwin, jadi musnad dan juga apa? Jadi musnad ilah dan juga apa? Dan juga apa? Nida. Habis 5, cukup. Jelas? Fi'il kena bahagi dulu kepada 3. Karena alamat kepada fi'il madhi tak sama dengan ilmu. Ta'rif fi'il kita ganti dalam ilmu. Harfun ja'a li makna. Sini kena tambah. Bila kita belajar huruf ni ada 2. Huruf ni ada huruf makna dengan huruf mabna. Jadi huruf yang kita nak dengan huruf i'rab tu huruf mana? Huruf makna sahaja. Adapun huruf mabna dia tak masuk dalam perbahasan i'rab. Maknanya hak kita ngaji dalam nahwu tu jalan dah tu. Supaya sekuti dengan apa yang hak boleh Jadi musannif isyaratkan huruf makna dengan lafaz dia jaa li makna. Baca kan dah. علم الإعراب مبني على 5 مباحث. الأول معرفة أقسام الكلمة. والثاني التمييز بين الجملة. التمييز بين الجملة. التمييز بين الجملة awak kena tahu ta'riful jumlah. Ta'riful jumlah. Yang kedua, jumlah itu al-jumalu imma ismiyatun wa imma fi'liyah. 2 kaedah. 1 kaedah, 2 kaedah. Pertama, kena tahu ta'riful
Bila kita sebut jumlah, maka terkeluarlah apa? Kalam. Kerana jumlah bukan kalam. Dia lebih khusus, dia lebih umum daripada kalam. Kita maklum dalam kaedah, apa? Kullu jumlatin kalam. Walaysa kullu kalamin jumlah. Salah ke balik? Sah? Balik. Dia kena kullu kalamin jumlah tu. Okay. Dia kena umum khusus. Kullu kalamin balik lah. Betul lah dari balik. Kullu, dia kena kullu kalamin jumlah. Tiap-tiap kalam tu adalah jumlah. Tapi bukan tiap-tiap jumlah tu kan? Aywa. Kullu kalamin jumlah tu. Betul lah balik. Tak insaf? Tak boleh hanya itu. Tiap-tiap kalam tu mesti jumlah. Tapi walaysat kullu jumlatin tu awak panggil kalam. Betul. Kenapa? Sebab ada jumlah yang tak boleh panggil kalam. Contohnya jumlah syartiyah, atau tak boleh panggil kalam. Jumlah jawab syarat, atau tak boleh panggil kalam. Walaupun dia tu tak boleh jumlah. Kaedah yang kedua adalah bahaya al-jumalu imma ismiyatun wa imma fi'liyah. Jumlah ni tadi dia sama ada ismiyah, sama ada fi'li. Ni dari mantik. Kita belajar ni, kita kata dia ni dengan hasar. Hasar ni orang panggil hasar istiqra'i. Mana awak tidak akan jumpa dalam mana-mana kita yang mengatakan jumlah ni tadi selain daripada ismiyah dan fi'liyah. Tak ada. Jumlah ni ada dua tu je, ismiyah dan fi'il. Walaupun jumlah tu tadi dimulakan dengan bukan isim dan bukan fi'il. Kita belajar takrif jumlah ismiyah ke apa? Ma budi'a bismi. Takrif jumlah fi'liyah ke apa? Ma budi'a bifi'il. Betul? Pak Imam Attar dari apa? Dari kitab dia Hasyiah kepada Muwassilul Tullab. Hasyiah kepada Muwassilul Tullab syarah qawaid al-i'rab ni dia ada taklif sikit sini. Awak kita tengok sini. Dari Hasyiatul Attar. Baik, ma budi'a bismin ini takrif jumlah ismiyah. Ma budi'a bi fi'lin ini takrif jumlah fi'liyah. Boleh? Gapo maksud ma budi'a bismin? Ai rutbatan. Maknanya boleh jadi tak kalimah jumlah tu tadi dia tidak dimulakan dengan isim, tapi oleh kerana rutbah dia tu sepatut dimulakan dengan isim, dia jadi jumlah ismiyah. Ada. Contoh ni. Fil fasli Zaid. Siapa duduk depan? Isim ke fa'il? Bukan isim, bukan fa'il. Apa? Fi ni tadi adalah huruf. Ada ke tak kita panggil jumlah harfiah? Tak ada jumlah harfiah. Patut nak panggil jumlah apa ni? Baik, kita tengok. Jumlah ni tadi pada sudut kedudukan asal dia, siapa yang duduk depan? Zaidun. Zaidun ni tadi rutbah dia adalah duduk depan. Sah? Maka dia ni ismiyah ke fi'liyah jumlah ni? Ismiyah. Apa? Sebab Zaidun ni tadi adalah apa? Kerana jumlah ni tadi Zaidun sepatut duduk depan. Jelas? Ini yang kedua kena tahu. Ta'riful jumlah dengan apa? Kaedah jumlah. Boleh? Jadi dua kali. Nombor 3, buat tafadhal. Wassaditsu ma'rifatu alamatil i'rabi. Ma'rifatu alamatil i'rab. Nombor 3 adalah kita tahu alamat i'rab. Ini kita belajar panjang ni, Alisa. Kita belajar panjang ni. Ma'rifatu alamatil i'rab. Ma'rifatu alamatil i'rab. Ma'rifatu alamatil i'rab. Boleh? Kita kena buat apa dulu mula-mula? Kita ada sifat kita baca dah. Ma'rifatu alamatil i'rab. Boleh? Terbina daripada 5 perbahasan. Pertamanya hukum. Keduanya kita amal. Amal. Lepas tu ma'mul. Lepas tu
Amil. Lepas tu Ada. alamah. Lepas tu Oh. Ni kita maklum dari kitab nahu sepanjang-panjang bab ma'rifat dia ada 4. Jadi tu kita ada rafa, kita ada nasab, kita ada jar, kita ada jazm. Alamat rafa ada berapa? Alamat rafa ada 4. Dhammah, alif, waw, subutun nun. Betul tak? Alamat nasab ada berapa? 5. Fathah, alif, kasrah, ya, hazah, alamat. Maka seperti mana kena ma'rifatul i'rab, kita kena juga apa? Al-bina. Tahu? Kena al-bina. Jadi asal al-bina dia kena apa? Dia kena mabniyun. Ni cara sebut dia. Mabniyun 'alal dhammi atau mabniyun 'alal fathi atau mabniyun 'alal kasri. Boleh? Sini kena faham balik sekarang. Bapa. Nombor 4 ni. Gambar nombor 4 sekali lagi. At-tamyizu baina i'rab. Tanda baharu. Baik, tamyiz baina i'rab az-zahir wal muqaddam. Maknanya bahasa ini, i'rabul bina ada juga muqaddam. Ada juga muqaddam. Baik. Sekarang ini tugas kita belajar dah. Boleh tadi, situ tadi. Bahwasanya kalimah ni tadi ada 3. Sah? Kita akan ada apa? Isim, fa'il dan juga huruf. Tiap-tiap satu ni dia akan ada 2. Dia akan ada al-zahir, dia akan ada al-muqaddam. Dia akan ada al-zahir, dia akan ada muqaddam. Ni tiap-tiap soal ni dia akan ada zahir, dia ada. Tapi dalam masalah muqaddam kita kena beza dulu di antara apa? Isim dengan fa'il. Sini gambar okey, tolong tengok. Ni sini. Dari masalah fa'il, bila fa'il tu kita i'rab dengan i'rab muqaddam. Masalah mabni sini, ni masalah i'rab. Bila kan? Apabila dia al-mu'tal akhir. Semata-mata mu'tal akhir kan? Dah, mu'tal akhir yang lam yaqsur. Kita ada mangkus. Adakah semua keadaan mangkus itu apa? Muqaddam? Tak juga. Bila? Ketika rafa' dengan jar. Jangan lupa. Tak ada tu? Lepas tu kita ada apa? Kita ada ya. Masuk ya mutakallim, semuanya apa? Muqaddam dengan sebab kawin dia. Tak, dia kena ada 3 pula. Dia kena ada 3. Sini. Anak tahu lah anak dari mana? So? Mana? Anak dari mana? Atas ni kosong. Boleh tidak ada? Boleh, kita boleh. Kita tarik, betul kan? Jadi dia akan lebih di 3 sini. Apa penting faham dulu, nampak dulu. Lepas tu kira-kira tulis mana? Nah, kira-kira tulis mana tak ada tulis tu. Siapa dia tulis? Ajib. Ajib. Sebab kita nak khatam hari kami ni, jadi kita kena cepat. Buat biasa. Baik. Pertama, boleh ya mutakallim. Ya mutakallim, dia masuk dengan apa? Kita mengenai ya mutakallim. Asyik. Okey. Kita sebut isim ammah salim. Kita kena katakan lah. Yatimmu takbir. Selesai takbir. Maknanya memang dia muqaddam.
Maknanya contoh muslimatun, kalau kita tambah ya jadi kan muslimah, muslimati. Boleh. Maka i'rab dia i'rab muqaddar. Boleh baik? Baik. Hak nombor 2 ni, ni ramah tu kan. Ketika kan dengan muslimiyah, nak tanya i'rab muqaddar. Bukan kan? Kalau tanya kita sekarang jawab dia bukan muqaddar. Tak gitu. Jawab dia lam yatim at-takfir. Tak muqaddar. Lam yatim at-takdir. Boleh? Tapi apa? Yatimmu apa berlaku? Muslimu ya. Ni. Okey panggil apa ni? Panggil apa tu? Itu apa? Gitu. Yatimul id. Dia tak berlaku takdir muslimiyah. Muslimiyah tak ada takdir. Tapi ada id. Nak takdir lagu mana? Ya atau ada waw ada. Sah? Dan ini tersasih. Yang terakhir adalah bila apabila ya mutakallim masuk kepada isim maksur dengan soalan. Isim maksur lebih-lebih lagi. Yang arah dia muqaddar tak? Muqaddar. Baik, sekarang ini contohnya kata. Boleh? Asaya. Bisa dengar tak perkataan asaya? Asaya ni tadi. Yang arah dia contoh hadza asaya. Hadza sebab dia maksur apa? Sebab dia tu yang mutakallim. Sebab apa? Sebab maksud apa? Sebab bersama dengan yang mutakallim. Sebab maksud. Bukan sebab yang mutakallim. Jadi bukan semua kalimah yang masuk yang mutakallim i'rab dia muqaddar. Salah kalau begitu. Jelas? Dan bukan semua yang muqaddar bila sekali dengan yang mutakallim adalah dengan sebab yang mutakallim. Ya kan? Habis kata. Habis? Pak kali. Tatbik. Dan benda tahu awak biasa dengar apa? Contohnya apa? Min mabniun ala sukun. Siapa tak biasa dengar? Sah? Yalah kalau nisbah boleh dengan siapa ngaji kita ni. Awak biasa dengar mabniun ala sukun. Sah? Ambil masa seminit. Cik dia ruai nak tulis hak ni saja ni. Rakamnya ada dalam Facebook. Awak kita tengok dalam Facebook. Sah? Kau tak ada? Ada. Patut ni ada rakyat pula. Kita tengok dalam YouTube pula. Kalau kata sekat-sekat semua tengok dalam YouTube. Boleh. Lepas tu usaha dia ke orang. Yalah, Kak. Jadi ada berapa perkara dah kita faham? 4 perkara. Tu dia. Hijau, merah, biru, hitam, macam lain tak bawa rumah tu. So, orang ada orang tu. Yang lebih nampak dia, lebih nampak sinar-sinar mari tu. Tak? Mabda'ul inkishaf tu biar ada dulu. Suluhi adalah kau dah muka ada mata, ada akal. Suluhi akal tu ada dah. Suluhi hadis. Kau kan? So, bila kita tu berakal, kita boleh tahu tak? Kita boleh tahu. Cuma kita fikir kita. Itu tanjizi. Kalau dia fikir, dia jadi tanjizi. Kenapa? Illa anna al-aqla laysa wujudi. Maka tak nafilah. Bihi masih tu. Tu. Ambil nafas dulu, relax dulu. Amin. Jadi nombor 5 tu uslub tatbik. Kalau kita ada kita bahas ini. Kalau tak ada kita bahas esok insya-Allah. Amin faham tak? Dia ada hak senang. Nombor 1 tu senang lah. Nombor 2 tu awak kena ingat tu takrif kalimah tu, hak tu awak kena ingat. Nombor 3 ni kena ingat 2 ni. Biasa dalam kitab jamiah hak ni lah. Ni hak ni. Ni hak atas sekali tu. Ni.
Ini tempat kena ingat. Biasa belajar masalah ni ya. Kalau dia masalah sama. Masalah isim dengan fa'il itu masalah sama. Jalan kan? Dia tak ada boleh tolong benda ni malaikat awak sendiri i'rab benda tu. I'rab. Boleh kan? Kena i'rab. Okey, betul boleh kan? Itu pasal. Boleh? Baik. Qala al-musannifu al-faslul awwalu i'rabul harfi. Al-faslul awwalu fi i'rabil harfi. Bermula fasal yang pertama pada mengi'rabkan huruf. Al-kalimatu ni kaedah. Supaya kita bagi nombor 1. Ma'rifatu apa? Aqsamil kalimah. Al-kalimatu ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Bermula kalimah itu ialah isim dan fi'il dan harfun ja'a li ma'nan. Dan ini kalau dalam adabul bahsi wal munazarah kita panggil dia at-taqsim nama dia ni. Nama dia taksim. Taksim sini ni orang panggil taksim istiqra'iyah. Dalam adabul bahsi wal munazarah nama dia apa? Taksim istiqra'. Kalimah tu tadi ialah sama ada isim dan fa'il dan harfun ja'a li ma'nan. Huruf yang datanglah ia liddilalati 'alal ma'na, untuk menunjuk kepada makna. Tu li ma'nan ay liddilalati 'ala ma'nan. Boleh. Ammal harfu, adapun huruf, tengok. Bila kita tahu dah kalimah tu kalimah ke apa? Musannif tu hukumai kaedah. Kaedah i'rab huruf. Boleh. Lagu mana kaedah i'rab huruf? Ingat sama. Ammal harfu, adapun bermula huruf itu. Famabniyun daiman wala mahalla lahu, dan tiada mahallah. Ay mawjudun lahu, ada baginya. Bagi siapa? Bagi huruf tu tadi. Minal i'rabi, bayan pada kata bayan pada kata mahal. Gapo mahal yang tak ada tadi tu? I'rab tak ada. Jadi kita tidak akan i'rab dia walaupun pada mahal. Walaupun pada mahal. Jelas itu sama-sama. Tu kaedah huruf. Ingat sama. Apa? Tadhkuru ma'nahu. Boleh? Tadhkuru ma'nahu. Ini nak dia nak start i'rab dah. Dia nak ajar kita cara i'rab. Tadhkuru tu tulis situ. Tulis situ. Hadza syuru'un fi uslubi. Tulis hadza syuru'un fi bayani uslubi i'rabil hurufi. I'rabil hurufi. Jelas? Maknanya dia nak suruh kita apa? Kalau nak i'rabkan huruf, gini dulu. Baca tabik sikit. Cek tabik. Coba. Hadza syuru'un fi bayani uslubi i'rabil hurufi. Ini adalah syuru' kemasukan pada menerangkan uslub mengi'rabkan huruf. Jelas tak tu? Baik. Jadi gapo kita nak sebut mula-mula? Contoh gini. Man jadda wajada.
Man jadda wajada. Man tu apa? Harfu syartin, ismu syartin. Boleh faham? Atau kita tukar sebab dia isim. Kita buat gini. In tadhhab adhhab. Kita nak huruf tu. In tadhhab adhhab. Kalau pergi aku pergi. Misalnya sahur. Kalau tak ikan lagi. Contoh. Kata ada Ustaz. In tadhhab adhhab. Kalau kamu pergi, aku pergi. Kita sami? Baik. Tengok balik. In tadhhab. Nak i'rab kan? In tadhhab. I'rab dengan makna makrifah tadi. Apa mula-mula? Tadhkuru maknahu. Sebutlah kamu maknahu, akan maknanya makna al-harfi. Jadi apa makna in? Syarat. Maka kita akan katakan harfu syartin. Mula-mula. Tadhkuru maknahu. Sebutkan mula-mula? Harfu syartin. Jelas? Lepas tu summa taqulu mabniyun ala kaza. Kemudian kamu katakan mabniyun ala kaza. Jadi kalau in tu tadi kita katakan mula-mula harfu syartin. Okey, panggil zikru makna. Wajib zikru makna. Wajib zikru makna tadi. Contohnya atazhabu ila darsi. Mugi ke kelas balik? Atazhabu ila darsi. Hamzah tu tadi kita panggil hamzah zikrul makna. Boleh? Summa kemudian kamu katakan mabniyun ala kaza. Boleh? Baik. Lafaz mabniyun ni kalau kita dak pondok kan? Ini hak kita ngaji dalam kitab dhamm serta marfan ni. Biasa ni lafaz mabniyun, mu'rabun, i'rabun, binaun. Tu tak apalah. Apa terjemahkan dihukumkan dengan i'rab. Mu'rabun terjemah dihukumkan dengan i'rab. Jelas. Selagi terjemahkan mabniyun dibinakan dia. Ingat tu terjemah nau'un minat takhsis. Jadi jangan mudah-mudah dalam terjemah. Kalau kita rasa nak terjemah tu kita terjemah belakang. Tak boleh gitu. Dia ada kaedah nak terjemah ni. Ada tu. Summa taqulu mabniyun ala kaza. Kaza tu apa kaza? Kaza tu kinayatun anil ismi. Kaza tu kita panggil ismu kinayah. Geria kaza tu, siapa yang akan duduk tempat kaza? Gapo hok duduk tempat kaza? Musannif tafsir. Ai itu tafsir pada kaza. Yani sama ada mabniyun ala sukuni, au ala al-fathi, au ala al-kasri, au ala dhammi. Boleh? Tu. Wa qaddima as-sukunu li'annahu al-aslu fil bina. Ditakdim ke sukun kerana dia asal pada bina. Ingat tu. Ini kita ajar dah ni dalam risalah mabniyat. Tapi tak boleh tulis as-sukun wa qaddima as-sukunu li'annahu aslun fil bina. Li'annahu aslun fil bina. Boleh? Jelas? Lepas tu kita sebut apa? La mahalla lahu minal i'rab. Jadi ada berapa kena sebut? 3 kali. Boleh nak buat ni? Ambil gambar. Ambil gambarnya buah hati dah. Sama. Sama. Tengok boleh. Kita ubah sikit lah Jadi i'rabul harfi. Senang ya. Ilmu i'rab ni senang ya. Tak ada kata kena daki-daki. Awak kena daki bila awak belajar tafsir. Boleh bila awak belajar qiraat yang kita masyhur dengan nama ilmu taujihul qiraat. Boleh? Situ kena daki. Situ kena daki. Atau tak boleh biasa-biasa. Kau tu kena koh molek. Daki molek sebab dia boleh mengubah makna Quran. Jadi i'rabul harfi mesti mula dengan apa? Makna dulu. Ini nombor 1. Boleh? Lepas tu apa? Gini. Sebelum makna tu kena ada harfu dulu. Jadi gitu. Lepas tu sebut makna dia apa? Sah? Baik. Lepas tu apa? Lepas tu mabniyun ala. Sini ada 4.
Sama ada apa? Sama ada ad-dhammi di mana asal itu. As-sukun, betul? Al-Fath. Atau al-fathi, atau apa? Al-kasri, atau apa? Ad-dhamm, dhammi. Boleh ni? Nih, bari bawah belakang ni jangan dua gelenya bari naik ni. So, baik. Lagi kau. Mabniyun bitasydid ya. Ala apa? Ala dhamm, dhammi ataupun kasri ataupun fathah ataupun sum. Atau apa? La mahalla lahu minal i'rab. Jadi anak i'rab dah tadi la mahalla lahu minal i'rab. Boleh? Ini kalau katanya ustaz kan ya, nak i'rab la mahalla lahu. Nih. Mahalla isim la. Isim la nafiyatul jinsi. Isim la nafiyatul jinsi. Isim la nafiyatul jinsi ni bila masuk la ghalibnya khabar dia dah. Jadi apa takdir khabarnya? Mawjudun sini ataupun sabitun. Dan takdir ke sabitun tu aula. Aula apa? Tahu kan? Min al-i'rab ni tadi orang panggil mufassir. Kepada siapa? Kepada mahal. Kepada mana? Khulasah dia tak boleh hadis ni. Kita nak berapa kali sini? Kita nak di 3 kali. Pertama yang ni nombor 1, boleh? Ini nombor 2, ini nombor 3. Awak bila nak i'rab huruf 3 kali. Paling kurang. Jelas paling kurang. Dan kebanyakan mufassir dengan muhaddis di dalam syarah-syarah mereka, inilah mereka guna. Ingat, kita kena beza di antara i'rabul mu'ribin dengan i'rabul mufassirin. Dia ada beza. Dia ada beza itu insya-Allah peringkat seterusnya. Baca. Fatakulu fi hal. Fatakulu fi hal harfu istifhamin mabniyun ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rab. Tengok hal tu apa? Harfu istifhamin. Nombor 2 apa? Mabniyun ala sukun. Nombor 3 apa? La mahalla lahu min al-i'rab. Betul? Wa fi qad harfu tahqiqin mabniyun ala sukuni ila akhirih. Ila akhirnya ni ay la mahalla lahu mabniyun la mahalla lahu min al-i'rab. Wa fi qad harfu tahqiqin mabniyun ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rab. Wa fi sawfa harfu taswifin mabniyun ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Ada apa taswif tahqiq kerana ketika itu kita takdir dia masuk pada fi'il madhi ataupun fi'il mudhari' lah. Ingat ada qad li tahqiq bukan tertentu pada fi'il madhi saja. Banyak dalam Quran qad masuk untuk menunjuk kepada makna tahqiq masuk pada fi'il mudhari'. Ingat tu. Boleh ada setengah buat khusus kepada madhi saja. La. Tak ada khusus. Dalam tak cara baca dalam tafsir. Boleh Fadal. Wa sawfa. Wa fi sawfa harfu taswif. Harfu taswifin. Apa harfu taswif? Kerana dia menunjuk kepada mustaqbal kathir. Dia menunjuk kepada mustaqbal kathir. Tamam? Fadal. Wa fi sawfa harfu taswifin mabniyun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Wa fi liyunfiq al-lam lam al-amri mabniyun 'ala al-kasri la mahalla lahu min al-i'rab. Baik, ada satu lagi misal yang musannif tersebut muhakkik kalau tambah. Nombor 1 baca. Wa mithalul harfi al-mabni 'ala ad-dhammi munzu wa lam yadhkurhu al-musannifu rahimahullahu ta'ala ma'a at-tanbih anna li hadzal harfi halatin muta'addidatin anna li hadzal harfi pada salah tu dia kena muta'addidatan. Bagus alhamdulillah. Fadal. Yurja'u ilaiha fil mutawwalati. Misalul harfil mabni 'ala ad-dhammi ialah munzu. Munzu. Boleh. Ana minta untuk guna juga nusrah ni sebab kita jumpa sendiri Syekh Muhyiddin. Sebab tu dan Syekh Muhyiddin ada tambah beberapa perkara. Syekh Muhyiddin ni lah hak tulis ni. Hak tulis bawah ni. Boleh? Jadi kena tambah.
Wa misalul harfil mabni 'ala ad-dhammi ilah munzu. Wa lam yadhkurhu al-musannifu, dan musannif rahimahullah tidak menyebutkan dia ma'at tambihi berserta mentambih, memperingatkan akan bahawasa lihadzal harfi sabit bagi ini huruf halatin mutaaddidah, beberapa keadaan yang beberapa keadaan yurja'u ilaiha, dikembalikan, dirujukkan kepadanya, kepada halatin mutaaddidah fil mutaw. Jadi gapo halatin mutaaddidah bi'tibaril asli dia ada 4. Gapo hal pertama sukun, gapo hal kedua fathah, fathi, gapo hal ketiga kasri, gapo hal keempat dhammi. Habis setakat tu insyaallah. Ini kita sambung esok insyaallah. Boleh? Kita sambung esok insyaallah. I'rabul fi'lil madhi boleh. Lepas tu kita tengok uslub dia dan sebagainya. Boleh? Ada balik kena murajaah lah, sikit murajaah sikit. Tabaan kita ni tidak merangkumi semua, tapi cukup nak nampak ilmu i'rab tu gapo. Insyaallah. Insyaallah. Senang. Terus kita sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdhalas salati